Hai semua, salam sejahtera. Tajihau. Hari ini kita akan lihat buku teks Bahasa Melayu SJKC tahun 4, Cara Mudah Bina Ayat. Baiklah, di dalam buku teks tersebut, gambar ini, latihan ini meminta kita untuk menulis tulisan berangkai. Namun, saya gunakan gambar yang ada di dalam buku teks ini untuk mendedahkan mengajar kamu cara mudah untuk kamu bina ayat. Faham? Boleh? Jom. Baik, seperti sebelum ini, kamu keluarkan kertas penulisan, 拿出来你的作文纸, tulis nama kamu dalam bahasa Melayu. Kelas, tajuk, cara mudah bina ayat dan tarikh. Baik, kamu hanya tulis 4 perkara ini sahaja dulu dan dengar penjelasan saya. 听我的指示，现在你只写这4个东西：名字、班级、题目，还有日期。Seterusnya, 接下去, saya akan mula dengan nombor 1. Bila kamu hendak membina ayat, kamu mesti mula dengan siapa, orang, 名词. Apa, siapa yang ada di dalam gambar itu. Contoh, Encik Roslan, Puan Siti, 2 orang lelaki. Selepas menulis orang, diikuti kata kerja atau aktiviti, 就是活动. Apa yang mereka sedang buat? Berlari, berjoging, makan, membaca buku dan sebagainya. Dan diakhirilah ayat kamu. Ayat kamu berakhir. Berakhir dengan huraian. Selalunya murid menghadapi masalah untuk membuat huraian. 通常你们面对问题怎样写那个huraian. Jadi di sini saya akan bagi contoh-contoh huraian. Sebelum saya menunjukkan contoh huraian, saya minta kamu salin. Salin 就是抄 satu, salin ikut saya ini. Warna merah kamu tulis dengan pensel. Tidak perlu ikut saya menggunakan pen warna merah. Tidak perlu. 不用. Selesai salin, sekarang kita lihat contoh-contoh huraian yang mudah. Oh ya, maaf. Sebelum itu saya bagi contoh ayat. Liza, orang siapa? Menyapu sampah, aktiviti, kata kerja, 活动. Huraiannya di halaman rumah. Jadi, kamu dapat membina ayat yang cantik ini, yang menarik ini, yang lengkap ini. Boleh? 2. Contoh huraian. Ingat, jangan tulis dulu. Jangan tulis dulu. 不要写先. Nombor 1. Kita tengok huraian dan contohnya. 1. Di. 就是用di 的. Tempat, 地方用给地方. Di taman, di padang. Kamu lihat gambar itu, di mana tempat itu? Contoh yang kedua. Pada, 就是用给时间 masa. Contohnya, pada waktu lapang, pada waktu petang, pada waktu pagi, dan sebagainya. Di dan pada, mudah bukan? Saya rasa kamu pasti faham. Baik, kita pergi nombor 3. 3 guna perkataan dengan. Dengan. Kita guna untuk alat, 用具, orang, 人,
dan perwatakan. Okey, kita lihat contoh ya. Alat dengan kamera. Contoh, ayah merakam gambar adik dengan kamera. Alright? Okey, kedua, dengan datuknya, dengan orang. Contoh, adik pergi ke kebun dengan datuknya. Okey, Kim Ho pergi ke kebun dengan datuknya. Yang ketiga ini, perwatakan guna dengan gembira. Kakak bermain bola dengan gembira. Okey, kita pergi nombor 4. Okey, nombor 4, yin ying. Okey, alasan, kesan. Kita guna untuk, supaya, agar, kerana. Lihat contoh. Untuk menyihatkan badan. Ayah bersenam untuk menyihatkan badan. Okey, supaya badan sihat. Kakak berjoging di taman supaya badan sihat. Boleh? Okey, dan yang akhir itu kerana. Okey, ingwei. Okey, Pak Abu mengecat pagar rumahnya kerana warnanya sudah pudar. Pudar, tosel. Okey, seterusnya iaitu dan akhir sekali nombor 5. Lain-lain, 其他的huraian. Kita guna yang, 就是的的意思. Sambil, kita guna manakala, semasa atau apabila. Okey, kita lihat contoh. Yang tersumbat, 阻塞的. Ibu membersihkan longkang yang tersumbat. Sambil mendengar muzik. Cikgu Normaliza memasak sambil mendengar muzik. Manakala abang menonton televisyen. Okey, manakala ini nanti saya akan terangkan bagaimana kita nak guna manakala sebenarnya. Okey, dan yang keempat ialah semasa ataupun apabila. Okey, semasa guru mengajar. Murid-murid 4 rajin menumpukan perhatian semasa guru mengajar. Okey, apabila murid-murid 4 rajin berdiri tegak. 站直 apabila bendera Malaysia dinaikkan. Boleh? Jika kamu tidak faham apa yang saya terangkan, kamu boleh pergi semula ke hadapan dan lihat semula video ini sehingga kamu faham. Atau kamu boleh tanya saya di dalam kelas nanti. Okey, di sini saya ingin terangkan juga apakah perbezaan antara sambil dan manakala. Okey, saya akan terang secara ringkasnya. Okey, sambil. Seorang, okey ni kan sambil. Satu orang dia buat 2 kerja. Okey, saya letak 2 di sini. Contoh, Cikgu Normaliza dia memasak sambil dia mendengar muzik. Seorang buat 2 kerja pada masa yang sama. 同样的时间，一个人做2个活动。Okey? Kemudian manakala. Manakala dia 2 orang. 2 orang dan setiap orang itu 每一个人 dia buat aktiviti yang berbeza. 做不同的活动。Okey, 2 orang ini dia buat 2 yang berbeza. Contoh, Cikgu Normaliza mendengar muzik, manakala adiknya sedang membaca buku. Contoh, saya bagi contoh. Jadi di sini saya letaklah warna yang berbeza. Okey, kamu faham? Jika kamu tidak faham, kamu boleh tanya saya lagi di dalam kelas. Okey, akhir kata daripada saya, jangan lupa subscribe, like dan share video saya. Terima kasih semua. Bye-bye.